Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Stadium RTM kita mulakan dengan perkembangan kejohanan hoki Piala Sultan Johor SOJC 2024. Skuad hoki remaja kebangsaan masih buntu mencari kemenangan pertama selepas dibelasah Jepun 4-1 di Stadium Hoki Johor malam tadi. Skuad remaja kebangsaan bermula baik apabila meledak gol pembukaan pada minit ke-35 hasil jaringan gol Padang Adam Ashraf. Namun kelebihan itu hanya bertahan 4 minit apabila Hyota Kamada menyamakan kedudukan menerusi pukulan penalti. Antara lemah daripada benteng pertahanan negara mudah dipintas pihak lawan sekaligus membuka ruang buat Yuto Higuchi menjaringkan gol minit ke-43. Kapten Jepun Yamato Kawahara menambah derita skuad Young Tigers dengan gol padang ketiga dari sudut sukar pada minit ke-48. Gawang negara terus dibolosi menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan oleh Koyo Nishida minit ke-51. Kekalahan kedua berturut-turut dalam saingan antarabangsa bawah 21 tahun itu menyaksikan skuad I Vigneswaran berada di tangga tercurut. Dalam pada itu, jurulatih pasukan negara I Vigneswaran menyifatkan kekalahan itu menjadi pengajaran buat anak buahnya untuk lebih fokus pada perlawanan menentang India. Kita seharusnya menang. Tapi bila peluang yang kita dapat, kita tak dapat ambil peluang, we don't score the goals. Of course, kita punish diri sendiri. And we took the lead. Tapi the boys have to have the knowledge macam mana nak gerakkan bola, apa yang mereka harus buat. Jurulatih Jepun Yoshihiro Ana menyifatkan pasukannya bertuah dapat menupaskan Malaysia yang tampak lebih berdisiplin. We know that Malaysia, they were good pressing well, like with the compact. So we analyze and we try to prepare for this, but they more compact and more tight. So the first half, so it was for us difficult to break the pressing. Yeah. Aksi Liga Super 2024-2025. Sri Pahang FC bangkit daripada kekalahan lepas apabila menewaskan Pening FC 1-0 di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Satu lagi aksi Negeri Sembilan FC meranapkan impian Kuching City FC mengutip 3 mata di laman sendiri apabila berkesudahan 1-1 di Stadium Negeri Kuching. Penyerang import dari Ukraine Mykola Ahapov muncul wira Sri Pahang selepas menjaringkan gol kemenangan pada penghujung masa tambahan separuh masa pertama hasil hantaran lintang Sergio Aguero. Skuad Tok Gajah bimbingan Fandi Ahmad berjaya meraih 3 mata pertama selepas tewas dan seri dalam 2 aksi terakhir. Sri Pahang kini berada di tangga ke-9 dengan mengumpul 14 mata selepas 12 perlawanan, manakala Pening jatuh ke kedudukan ke-11 dengan mengutip 11 mata. Sementara itu, pertemuan antara skuad Jang dan The Cats terikat tanpa jaringan dalam 90 minit permainan. Penyerang gantian Ahmad Hazwan Bakri meledak gol buat Kuching City disebabkan situasi kekalutan dalam kotak penalti lawan pada masa tambahan. Namun Negeri Sembilan tidak mengalah apabila menyamakan kedudukan di saat-saat akhir menerusi tandukan ketua pasukan Anas Rahmat pada masa kecederaan. Kuching City naik satu anak tangga ke kedudukan ke-7 dengan mengumpul 15 mata selepas 12 perlawanan. Sementara Negeri Sembilan di tempat kedua tercorot mengutip 6 mata. Saingan 6 negara: Malaysia, Australia, Great Britain, India, Jepun dan New Zealand kini menggegar arena hoki antarabangsa dengan pukulan-pukulan kencang dan bertenaga oleh barisan pemain-pemain remaja bawah 21 tahun. Kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor 2024 edisi ke-12 dibawakan sepanjang 19 hingga 26 Oktober. Hanya di RTM, penyiar rasmi.
Peruntukan 20 juta ringgit menerusi Belanjawan 2025 dijangka dapat memperkasakan lagi pembangunan e-sukan secara menyeluruh termasuk merealisasikan pembinaan stadium khusus untuk sukan itu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Impact Integrated Nurul Azwar Muhammad Rozi berkata, stadium e-sukan sudah lama dinantikan dan pihaknya sedang dalam perancangan untuk membangunkannya pada tahun hadapan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Belanjawan 2025 bersetuju menyediakan peruntukan 20 juta ringgit untuk memperkasakan ekosistem e-sukan meliputi pembangunan bakat serta naik taraf e-sukan. Beza untuk e-stadium dan stadium-stadium lain adalah e-stadium kena ada production room sebab kita tahu ada live stream dan sebagainya, dan e-stadium juga perlu ada macam hostel supaya mereka yang datang pada negeri-negeri lain boleh berkampung di situ. Sebab Jelasnya suntikan yang diterima dalam belanjawan ini bukan sahaja bagi pembangunan infrastruktur tetapi juga memfokuskan kepada pembangunan bakat melalui program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dalam e-sukan. Antaranya kerjaya pengacara, jurulatih dan marshal. Nurul Azwar ditemui pada majlis penyampaian hadiah Malaysia Esports League 2024. Juara permainan PUBG Mobile, MLBB dan Free Fire masing-masing bawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 dan trofi, manakala pemenang eFootball 24 Mobile pula menerima trofi dan wang tunai RM5,000. Kementerian Belia dan Sukan KVS akan menyalurkan bantuan kewangan untuk pembangunan atlet para. Ia bertujuan memastikan Malaysia tidak kekurangan bakat baharu dalam tamasya dan pertandingan akan datang. Menteri Belia dan Sukan Hana Yuh berkata, belanjawan itu tidak akan disalurkan terus kepada Majlis Paralimpik Malaysia MPM. Sebaliknya, dana akan diberikan kepada pihak lain seperti Majlis Sukan Negara MSN dan Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN. Itu adalah tanggungjawab Majlis Paralimpik Malaysia. Mereka kena dapatkan dana sendiri juga. Kita tak akan abaikan pembangunan bakat para. Dalam bajet kali ini ada. Cuma duit itu bukan disalurkan pada MPM untuk buat. Yang ini dibuat oleh kerajaan. Beliau berkata demikian semasa pelepasan program Jalan untuk Sihat 2 km dan kempen lawan kanser hari ini. Terdahulu, Presiden MPM Datuk Seri Meggaddi Syahriman Zaharuddin berharap KBS akan mempertimbangkan peruntukan 15 juta ringgit untuk MPM. Peruntukan ini akan diagihkan kepada 25 persatuan sukan para kebangsaan untuk pembangunan atlet di peringkat akar umbi. Kejuaraan Kriket Piala Dunia 20 Wanita. Persembahan cemerlang Amelia Kerr membawa New Zealand merangkul gerahan sorong mereka apabila menewaskan Afrika Selatan dengan perbezaan 32 larian pada perlawanan akhir di Dubai, Emiriah Arab Bersatu. Kerr cemerlang merekodkan 43 larian ketika New Zealand mencatatkan 158 larian 5 wiket dalam 20 over pada inning pertama. Skuad White Ferns cemerlang mengeluarkan pemukul utama Afrika Selatan Laura Wolvaert dan Nick Bosch untuk menghadkan larian Proteas pada 126 dengan 9 wiket pada inning kedua. Kejayaan ini adalah penamat yang manis untuk kerjaya ketua pasukan Sophie Devine. Kemenangan itu datang 14 tahun selepas White Ferns tewas pada Australia dengan hanya 3 larian pada final 2010. Mereka juga tewas pada England pada edisi 2009. Bagi Afrika Selatan, ia merupakan kekecewaan berganda setelah tewas pada perlawanan akhir tahun lalu pada Australia di Cape Town. Liverpool berjaya melepasi ujian getir kejuaraan Liga Perdana untuk kembali ke tangga teratas dengan menewaskan Chelsea 2-1 di Anfield. Penalti Mohamed Salah dan jaringan Curtis Jones berjaya melakar kemenangan ke-10 dan 11 dalam 11 perlawanan buat The Reds sejak Arne Slot mengambil alih. Satu-satunya kekalahan Liverpool di bawah Slot ketika pertemuan dengan Nottingham Forest pada September lalu. Nicholas Jackson menyamakan kedudukan pada satu ketika untuk Chelsea pada separuh masa kedua, namun masih tidak dapat menyelamatkan The Blues dengan kekalahan kedua Liga sejak tewas kepada Manchester City pada pembukaan musim ini. Kemenangan ini membawa Liverpool satu mata di hadapan City dan 4 di hadapan Arsenal menjelang kunjungan ke Emirates hujung minggu depan. Chelsea kini mengumpul 14 mata ketinggalan 7 mata di belakang Liverpool selaku pendahulu.
Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.